Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mawi dalam AMA Ask Me Anything. Special hari ni dalam AMA kita bersama dengan Pio Amin. Alhamdulillah. Jadi Min, kita sebenarnya banyak soalan-soalan yang kita kumpul dalam Instagram kita ni. Banyak yang bertanya. Bersempena dengan Raya Haji ni, Min. Baik. Okey, soalan dia yang pertama ni, Min, boleh ke kalau kita buat ibadah korban untuk orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut? Benda kita nak buat baik dekat orang ni bagus. Tapi kita kena tahu ibadah korban ni ibadah yang memerlukan kepada niat. Jadi bila kita tahu kita nak buat, kita jaga patah larang dia, maka lah amalan kita tu, ibadah kita tu. Tapi kalau kita buat untuk orang lain, orang tu tak tahu, dan kita buat dalam keadaan senyap, orang tu pun tak berniat. Jadi benda tu tak cantik, tak sempurna. Jadi para ulama menyifatkan lebih baik jangan kita buat kepada orang yang kita tidak ketahui. Kalau orang tu nak buat, orang tu buat sendiri dan dia berniat, InsyaAllah perfect, amalan diterima. Yes. Soalan kedua, Min. Okey, amalan-amalan sunnah ketika melakukan ibadah korban. Okey, bila kita buat ibadah korban ni, dia ibadah yang eksklusif. Kita sebut tadi ada niat. Dan selainnya kita perlu menjaga beberapa patah larang. Ini untuk menambahkan pahala kita lah, bukan nak membebankan kita. Sebab bila kita buat ibadah korban, segala apa yang ada kat badan kita ni akan dijadikan sebagai pahala. Contohnya bulu-bulu kat muka kita ni, kan? Segala yang kita sebutkan kuku-kuku ni akan dikumpulkan jadi berat timbangan kita esok. Sebab itu, bila dalam kita melaksanakan korban, disunatkan untuk kita tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut dan bulu-bulu di muka. Tapi kalau dah panjang sangat, kan, dah boleh cakar orang tu, kena sikit, dah bergarit macam tu, elok-elok kita potong lah, kan. Ini tak mendaruratkan orang. Kalau kita buat juga, maka kita dikenakan hukum makruh. Maka kuranglah pahala tu sikit. Jadi amalan sunatnya dengan kita banyak bertakbir. Takbirlah berapa banyak kali nak takbir. Orang dulu kalau masuk je korban, dia akan jumpa orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kalau nak masuk raya haji je baru kita bertakbir. Jadi kita kalau boleh memperbanyakkan takbir, tahmid, sedekah dan jaga patah larang tadi, baru kita punya korban tadi perfect, memang terbaik. Soalan ketiga, Min. Orang yang melakukan ibadah korban tak mandi wajib. Allahu Akbar. Adakah sah ibadah korban dia, Min? Dia kalau tak ni wajib ni, semayang tak sah. Kan? Kita pun rasa macam berdosa je orang ni. Tapi kalau korban ni kan, sebaiknya tak adalah dikatakan kena mandi wajib ke tidak. Sebab korban ni dia tak mensyaratkan dalam hadas kecil ke, hadas besar ke. Janji cukup syarat binatang korban ada niat, ada sembelih pada hari-hari yang ditentukan, maka selesailah korban. Cuma yang mandi wajib tu kena buat juga. Tak kira lah korban tak terkorban. Kalau tak malu kita, nampak berdosa aja. Biar pun wangi tapi nampak berdosa. Sendiri rasa salah Rasa je, salah walaupun je. orang tak tahu, kan. Rasa bengang je kepala. So, mandilah wajib. Aduh. Mandilah wajib. Baik, soalan keempat, Min. Syarat sah haiwan korban, apa dia? Oh, betul. Tak boleh semua binatang kita nak buat korban. Ada syarat-syarat dia yang diajar pada kita. Yang pertama, mesti binatang ternak. Bukan binatang buas, walaupun binatang tu kita kata lembu, kan. Tapi buas melata, kita kena ternak, jaga dia. Yang kedua, tak boleh cacat. Tak boleh pekak, tak boleh buta, tak boleh patah, tak boleh sakit. Sebab kita nak bagi makan orang. Takkan nak bagi yang tak ada kualiti. No quality, tak boleh macam tu. Dan yang ketiga, mestilah haiwan tu berkaki 4. Berkaki 4 dah ternak tadi. Tak cacat, mesti berkaki 4. Tak boleh ayam 2 kaki je. Kalau 2 ekor ayam 4 kaki. Tak jadi sebab dia kira 2 ekor, kan. Dan dia mesti juga binatang itu binatang ternak yang mengikut uruf, mengikut adat. Contohnya lah, kalau kat tempat kita ada kerbau diternak, boleh korban kerbau. Kalau kat Arab mana ada kerbau? Pernah nampak dekat Mesir kerbau? Tak ada. Takut unta. Takut unta tengok dia punya tanduk tu, kan. Jadi kalau tempat contohnya di Sabah ada pelanduk rusa, diternak elok, tak dibuaskan, maka di sana boleh dijadikan sebagai rusa itu binatang korban. Diikut adat. Janji 4 kaki cukup syarat. Selesai. Boleh makan. Baik, soalan kelima, Min. Baik. Orang yang datang haid, boleh ke dia turut serta masa ibadah korban dijalankan? Tak jadi masalah, Dia orang datang haid ni, dia bukanlah kita kata dia ni kotor ke sampai tahap tak boleh nak pergi tengok binatang sembelihan tu. Sebab antara benda sunat bila kita nak buat sembelihan, kita tengok binatang sembelihan tadi, kita bertakbir sama-sama dan kita menguruskan macam biasa. Tak ada jadi masalah. Yang haid tadi tu paling tidaknya kita sempurnakan sucikan badan kita, jangan ada benda-benda yang kotor. Selesailah, okey je. Jangan berat-berat sampai haid pun tak bagi. Haid itu kita takut. Sebab biasalah dia bila ramai manusia ni kan macam-macam, tak ada masalah. Tenangkan jiwa, laksanakan dengan sempurna. Datang haid tak ada masalah, boleh join korban. Cantik. Soalan seterusnya, Min. Boleh ke kita bagi daging korban dekat tukang lapah dan tukang sembelih?
Ada yang cakap tak boleh. Betul. Okey, kalau dulu-dulu dia beginilah, kita ikut hukum kan, ikut ilmu. Kalau dulu-dulu memang kita jadikan sebagai daging itu untuk upah kepada orang sembelih, orang melapah. Tapi kalau kita tengok dalam hukum, melihat kepada syariat kita, sebenarnya orang yang melapah dan menyembelih dia layak untuk mendapat upah dalam bentuk wang ringgit je. Kita bagi duit lah, duit poket macam tu kan. Sebab daging ni dia eksklusif. 1/3 untuk kita sedekahkan kepada orang miskin, 1/3 untuk orang-orang kaya, jiran-jiran, 1/3 untuk kita simpan. Jadi dalam makna kata tu, kalau kita nak bagi dia daging tu kepada si pelapah dan penyembelih, takut dia akan merosakkan hukum korban tu sendiri. Tak nak jadi macam tu. Dan ada juga larangan-larangan dalam beberapa hadis. Jadi mudah kita keluar daripada benda ni, kita bagi duit poket je lah. Bagi RM20, RM30 lega untuk imam tu kan. Beli pisau baru. Selesai masalah. Kalau kita bagi dua-dua, bagi maksudnya dua-dua, kita bagi gaji juga, upah tu, dan masa yang sama kita bagi daging juga. kalau dia Sebab jiran kita. kalau dia kategori dalam kejiranan orang susah, tak ada masalah. Dia boleh kan? Boleh kan? Boleh. Kita ambil bahagian tu. Jangan kita kata ni memang bahagian ni ada lebih sikit ni, ekor ni aku nak bagi kata imam sebab dia sembelih. Tak boleh macam tu. Tak boleh khususkan. Tak Okey. boleh. Cantik. Okey, soalan seterusnya, apa jadi kalau kita sembelih haiwan korban tu, kita tak berselawat, lepas tu kita tak menghadap kiblat? Okey, sebenarnya bila kita nak sembelih lembu ataupun binatang korban ni, ikut syaratnya kalau terputus saluran makanan, urat marih dan juga urat-urat yang ada dekat tengkuk tu, itu selesailah. Tapi kalau kita selawat, kita takbir dan kita buat contoh macam tadi menghadap kiblat, itu pahala-pahala tambahan. Tapi kalau contoh dalam darurat, banyak sangat nak selawat, 1 ke 10 ekor larat lagi, kalau 40 ekor hilang selawat tadi tu. Kan tak larat kita. Ataupun yang kedua pula, kalau kita nak menghadap kiblat, mungkin dia bergerak susah. Jadi kita buat yang senang. Islam ni agama yang mudah, kita ambil jalan yang mudah. Janji cukup syarat sembelihan dan keluar darah tu sampai habis, selesailah. Yang babak sunat tu kalau kita boleh buat, kita buat. Kalau tak boleh buat, tak apa. So janganlah berat-berat sangat. Jangan berat sangat. Janji selesai cepat. Selesai. Okey, cantik. Baik, soalan seterusnya, Amin. Ya. Okey, dalam ibadah korban ni kan kita kena bagi 3, betul? Betul. 1/3, 1/3, betul itu? Ya, betul. Kan? Ya. Tapi sebenarnya apa maksud satu bahagian tu? Okey, satu bahagian ni contohnya kalau lembu, unta, kita akan dapat 7 bahagian. 7 bahagian, contoh daripada kepala, perut, bahagian kaki, semua tu ada 7 bahagian. Dalam setiap satu bahagian, daripada keseluruhan 7 bahagian tu, kita bahagi pula 1/3, 1/3, 1/3. Baik, kerbau, lembu, kita katakan 7 bahagian. Satu bahagian kita punya, kita bagi 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk diri kita, untuk kita makan simpan, dan 1/3 lagi untuk kejiranan kita. Jadi itulah yang disebutkan sebagai bahagian-bahagian dalam korban. Okey, yang satu bahagian tu, bagi 7 tu adalah 7 orang. Untuk 7 orang lah. Untuk 7 orang, untuk 7 nama. 7 nama. Untuk 7 nama dalam satu ekor. Okey. Selesai. Okey, clear. Cantik. Baik, soalan seterusnya, Min. Kenapa perlu kita berkorban haiwan yang betul-betul berkualiti? Maksudnya haiwan yang gemuk kan? Ya. Kenapa tak Ini perlu, penting. Sebab apa? Kita kena tahu tau, esok hari akhirat dekat Padang Mahsyar, setiap binatang korban ni akan datang kepada kita dan dia akan duduk dekat timbangan kita. Contohlah waktu tu mungkinlah kita tak tahu kan, timbangan kita tu nampaknya macam tak berapa nak berat. Tapi kita pernah buat korban dulu, lembu datang dengan tanduk, dengan kuku, dengan bulu-bulu sekali. Datang dia beratkan kat situ. Sebab itu bila kita nak buat korban atau muka bumi ni, jangan berkira. Cari yang betul-betul berkualiti, insya-Allah itu akan memberatkan timbangan kita. Jangan berkira-kira. Pahala besar tu. Tu dia. Jadi nasihatnya carilah wagyu. Jangan cari wagyu. Dahlah mahal pun daging kualiti, daging ni pun sangat berkualiti. Ada orang buat sampai RM10,000 satu bahagian. Kan? Kalau mampu lah. Kalau mampu buat macam itu lagi. Tengok timbangan kita nanti. Jangan pula ambil tu makan untuk diri sendiri je. Risau. Itu kan wagyu. Itu wagyu. Okey, cantik. Alhamdulillah, itu saja dalam AMA ataupun Ask Me Anything bersama Pio Amin. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam AMA yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha.